Tajuk yang akan datang ni kita akan tengok yang kata orang mukmin ni dengan doa tak boleh bercerai. Kita dengan doa ni tak boleh. Tuan, selama-lama kita sampai kita mati, kita ada benda yang kita berhajat dengan Tuhan. Selama-lama. Kita ada duit, kita tak ada kesihatan. Kita ada duit, kita ada kesihatan, kita tak ada kebahagiaan. Ada benda yang kita nak kena cari Allah, nak kena minta tolong dengan Allah. So, kita sebagai orang yang beriman ni, dengan doa ni, tak boleh nak bercerai tanggai. Lepas ni tuan-tuan, dia akan mai pula dekat kita cerita tentang nama kata manusia ni tak boleh lari daripada salah silap ataupun tergelincang. Kok mana pun. Kita ayah dalam sebuah rumah. Ada kita punya mistake, ada. Anak kita realize, ayah silap ni. Tapi sebab dia anak, dia tak cakap terang kat kita. Tapi kita sendiri nak tidur malam, duk muhasabah balik, cek balik, alah, kita sudah silap. Lagi banyak kita bercakap, lagi banyak silap. Kan? Saya tengok kuliah Dr. Hafiz kita baru lepas ni di masjid ni. Dia pun sebut juga last kuliah dia sebut. Dia kata ada orang hari ni mai kuliah ni, dia mai bukan dia nak dengar kuliah, tapi dia nak cari kesalahan orang yang cakap. Dr. Hafiz sabak kuliah dia baru lepas ni. Dia kata. Lepas tu dia kata pula, dia dengar ustaz ni saya buat salah. Yes, dia kata. Dia buat. Tuan-tuan balik tengok balik lagi. Yes, dia kata. Dia dapat lah. Pasal apa? Dia mai, dia nak cari salah kawan yang bercakap ni. Dapat, yes. Lepas tu mulalah, dia pun buatlah pelurusan lah, apalah ni, tegung. Dia ni salah ni, menunjuk kata dia lebih halim pada kawan mengajar. Tuan-tuan, jadi trend lah ni benda ni. Jadi trend lah ni. Kesian tuan-tuan. Benda ni penyakit berlaku di kalangan sama-sama orang agama. Sama-sama orang agama. Dia ni cari, dia ni punya salah, dia ni cari, dia ni punya salah. Dengan menggunakan pula media yang ada hari ini, didedahkan benda ni secara publik dengan niat nak jatuhkan kawannya dia. Dia kena ingat, satu hari dia pun akan buat silap. Orang buat balik kat dia, dia boleh tahu macam mana nak tidur, tak boleh nak lena. Nah, tuan-tuan, jujur dalam bab ni, jujur. Ulama-ulama dulu tak ada macam ni. Semua benda ni private. Pergi jumpa, cakap betul-betul. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Nabi kata, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Nabi kata setiap manusia ni ada silap. Mesti ada. Cuma kesilapan banyak atau sikit, besar atau kecil. Silap mesti ada. Dan sebaik-baik orang yang buat silap itu ialah dia bertaubat. Dia realize Allah silap lah tu ni. Dia buat correction balik. Buat correction tidak bermakna kita menjatuhkan maruah kita dah. Kita orang yang baik sebenarnya. Kita sanggup akui kesilapan kita. Nah, kita bapa di rumah pun ego ada. Sebagai bapa ego ada. Sekali kita sudah tersilap macam mana kan? Panggil anak, duduk orang dengan dia. Kata ni, baru ni ayah silap. Tabang kat dia. Dia boleh jatuh air mata tuan-tuan. Dia boleh, ayah pergi mengaku kata ayah silap kat dia. Ayah minta maaf, itu ayah silap. Dia dengar, dia ketat dada tuan-tuan, dia berat dada ni, yang mata beru jatuh. Dia hormat kat kita tak? Dia hormat kat kita. Berbanding dengan kita mempertahankan ego kita. Wahai kita salah. Dia jadi tidak ada hormat dekat kita. Dia jadi lost respect dekat kita. Tajuk akan datang, dia akan pergi detail tentang benda ni. Kemudian dia akan mai pula yang hak kita sebut dalam gazet kita hari itu, tak ada nak baca lagi. Apa dia? Cerita tentang adakah lupa ataupun cuai itu dia anggap sebagai dosa. Lupa. Kemudian kita dah cerita dulu, lupa ni pun macam-macam. Itu dia akan mai so ni. Lupa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, memang lupa sungguh. Tapi tengok kan lupa apa? Kata saya lupa sungguh sembahyang zuhur. Ni kita pun betul tempat duduk macam mana sembahyang lohong lupa pula. Kan? Tak boleh lah. Lupa dia ada, bukan sembahyang lohong lah yang nak lupa tu. Kan? Apakah pukul borong yang lupa? Tak boleh. Dia ada benda lupa yang dimaafkan, ada yang lupa ni tak boleh maafnya. Okay? Dia akan main cerita lupa sungguh-sungguh, kemudian buat-buat lupa, kemudian take for granted, sampai akhirnya terlupa. Take for granted. Ambil mudah. Tengok pukul 3, Zuhur tak sembahyang lagi. Zuhur tak sembahyang lagi. Sagi pukul 4 lebih dah nak masuk asar.
Take for granted. Tak apa, sekejap lagi 3.30 ya. Tak main 3.30, tak main lagi. Tengok, tanya pula, asang pergi apa? Tak asang 4.45. Apa, sekejap lagi 4 suku ya semayang. Take for granted. Tentu orang bang. Dia kata, bang apa tu? Bang apa? Bang asang. Bang asang. Allah, dia kata. Bini dia tahu, bang, tak semayang lohong lagi. Dia tak semayang lohong tu pasal take for granted. Kita tak semayang, kita rasa ada unfinished business. Ada satu benda tak settle dalam diri kita, lagi tak semayang. Kita duduk dalam meeting penting di tempat kerja kita pun, masa waktu kita dah rimah dah. Kayak ni pula lagu duduk panjang, duduk sembang. Tengok dah, main pukul 2, tak rimah. Benda ni utang kita dengan Allah. Selagi tak semayang, lagi duduk terutang ni. Pi Allahu Akbar, settle 4 rakaat, lega. Mai duduk balik, sambunglah nak meeting apa pun. Berbanding dengan Syekh tadi, take for granted, sehingga akhirnya terlepas waktu semayang. Dia akan bincang ni, jenis-jenis macam ni, adakah itu dia anggap sebagai salah ataupun dia mendapat kemaafan. Kemudian dia akan mai cerita kepada kita tentang syariat yang Allah bagi kat kita dengan syariat yang Allah bawa mai dekat Bani Israel. Saya dah gezek dah sikit bulan lepas. Contoh, kita buat satu contoh. Bani Israel dulu kalau pakaian terkena najis, masuk pancong, buang ayang, mercik mai kena baju. Cara membersihkan najis yang terkena di pakaian ni ialah dengan mengguntingkan pakaian. Itu syariat kepada Bani Israel. Termercik kena ni, tak boleh basuh, tak boleh. Syariat dia kalau basuh tak cuci. Dia kena potong buang bahagian yang kena najis tu. Berat tak syariat dia apa? Berat, tuan-tuan. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkena najis macam mana? Basuh ya. Basuh, settle. Lagi keringanan lagi Tuhan bagi. Keringanan lagi apa dia? Kapet. Kapet ni duk kena tik cicak, duk jatuh atas kapet ni. Adakah kena nak usung kapet keluar pergi basuh? Tak payah. Dia masuk pada kategori najis tu sebagai umum balwa, dia kata. Sebagai satu benda yang bala yang umum, yang tak payah nak buat apa. Maka diberi keringanan ataupun kelonggaran. Boleh pergi kutip buang saja tanpa perlu basuh kapet ni. Kena kapet menjadi sekepin pada ni. Dengan duk tarik dia keluar dengan gam kayu, duk dah kat bawah, duduk periang-periang. Dia kata, Tok Siap, dia buat apa tu? Dia nak kena pergi basuh ni, tik cicak ni. Pergi. Kan? Tu syariat yang Allah buat mai dekat kita umat Nabi Muhammad ni. Allahu Akbar, berapa punya ringan Allah bagi kat kita. Pasal apa? Pasal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sayang dia, Allah bagi keringanan dekat kita. Dia nak mai pula ni, akan datang ni mai cerita istimewa umat Nabi Muhammad ni, tuan-tuan. Apa istimewa dia? Allah bagi kita umur pendek. Umur pendek istimewa. Lagi panjang kita hidup, lagi banyak dosa kita nanti buat. Allah bagi umur umat Nabi Muhammad ni, dia kata apa? Bainas sittin wa sab'in. 60-70. Average Allah bagi dekat umat Nabi Muhammad ni bainas sittin wa sab'in, antara 60-70. Dia duk mai 55, dia mulalah lutut tangkap sikit. Sagi dia mai pinggang tak apa nak elok sikit. Sagi tangan lagu duk mai sakit, pusing sikit dia jadi nak sakit. Kan? Pergi jumpa doktor ortopedik, pergi duk tanya, kata, doktor saya ni duk sakit. Dia tanya, sakit belah mana ustaz? Kata, ni lah belah area siku ni. Iyalah, dia kata belah mana? Dia tanya, dia pun ni cakap banyak. Dia kata doktor ortopedik ni. Kita kata maksudnya apa? Tak belah dalam ke belah luang? Belah dalam, belah luang macam mana? Dalam isi ke? Bukan. Dia kata, okey. Now ustaz, dia pun ni pun. Yang kata doktor pakar ni. Dia kata, okey ustaz, tak tapak tangan atas meja. Dia kata, tak. Okey. Belah luang ni ke belah dalam ni? Oh, okey. Kita ingat dalam luang, dalam isi ke di luang kulit. No. Dia tak tapak tangan atas meja. Okey. Sakit belah luang, maksudnya belah siku ni ke? Ataupun belah dalam, belah pelipat ni? Oh, kita kata belah ni, belah siku ni. Oh, yang tu dia kata tennis elbow nama dia. Oh, nama sedap tapi sakit. Dia kata kalau sakit belah ni, dia kata tennis elbow, dia panggil. Tennis elbow. Habis saya kata kalau belah dalam golf elbow, dia panggil. Sedap juga, dia kata. Tapi sakit tu yang tak sedap. Tennis elbow, golf elbow, golfer elbow ke apa benda tu. Nama sedap-sedap. Umur baru 50 lebih. Kan? Kata doktor, satu lagi, saya ni lah ni, dia jadi macam mana tu? Dia jadi tumit. Dekat tumit kaki, belah kiri ni, oh sakit.
Bangkit pagi nak sembahyang, pijak ni, sakit belah tumit. Kan bila saya kata ni ramai dia angguk tu. Pasal pakat kena belah garah. Kan? Ni tumit ni. Pijak sakit. Jalan berjengkek nak masuk pancong ni. Berjengkek masuk. Dah masuk dah apa ambil sembahyang apa semua, gosok gigi apa semua dah. Keluar lama dia hilang tu. Izzat duduk lama ni macam ni, duduk buat lajak 9.45 tak habis lagi dia duduk main lah. Dia duduk main. Sakit dia duduk main balik. Lagi bangkit, nak mayang Isya, berjengkek. Kita tanya dia tu, dia kata, Ustaz berapa umur dah ni? Saya kata tak sampai 60 lagi lah. Normal lah tu. Dia kata dia main 50 lebih, dia main lah ni. Kata apa nama sakit apa tu ni? Tulang apa? Yang ni dia panggil placenta pula. Sedap nama. Dia macam lagu nak roti pelantah, placenta. Tuan-tuan, 50 lebih. Pasal apa? Pasal Nabi kata umur umat dia baina sitin wa sab'in. Bila dia mai 50 lebih, dia mai signal. Dia mai yang ni. Tu belum gout, belum apa lagi. Tu kritikal lah. Dia mai 60 lebih lagi ya. Macam-macam lah. Macam-macam. Tak ramai yang melepasi 70 dalam keadaan sehat, tak ramai. Apatah lagi melepasi 90. Lagi tak ramai. Kan? Itu dia abang tu kan. Jadi dia macam ni punya Tuhan dia. Baik. Allah bagi dekat umat Nabi Muhammad ni, dia bagi umur pendek ni, maksud dia apa? Kebaikan. Kebaikan apa? Dosa kita tak banyak. Lagi panjang umur, lagi banyak kita nanti buat dosa. Satu. Yang kedua, Allah bagi peluang ganda pahala dekat umat Nabi Muhammad ni cukup banyak. Peluang ganda pahala ni, ada kawan-kawan duk hantar mai, ada WhatsApp depa hantar mai cerita keistimewaan Allah bagi kepada kita ni. Allah bagi umur kita pendek, tapi Allah bagi dekat kita anugerah Lailatul Qadar misalnya. Kan tuan-tuan pun dapat yang tu. It's very good. Yang tu kita akan bincang bulan depan. Dia akan mai kat kita tu. Lailatul Qadar ni khairun min alfi syahrin. Satu malam dapat, kata sama macam kita beribadat 1000 malam. Ada tak macam ni punya istimewa kepada umat-umat dulu? Ini hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puasa 6 Syawal, Ramadan komplit, Syawal ambil lagi 6 hari, equivalent kepada puasa 1 tahun. Umat lain dapat tak yang ni? Umat Nabi Muhammad saja dapat. Yang ni dia nak beritahu kita. Baca suratul Ikhlas, dia kata. Sekali baca sama dengan 1/3 Quran. 3 kali macam khatam satu Quran. Dia tahu Ustaz, saya sehari 10 kali ada khatam dia. Rupanya kecoh. Pahala tu betul dah, tapi hang kecoh. Kan? Solat di Masjidil Haram, pahala berapa? 100,000 pahala. Berbanding dengan sembahyang di Masjid Abdullah Fahim. Sembahyang di Masjidil Haram 100,000 pahala. Sembahyang Masjid Nabawi 1,000 pahala. Ada tak dapat dekat umat lain? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain lagi. Kita tengok dalam kuliah akan datang, insya-Allah panjang umur kita sampai kuliah last bulan depan, kuliah last, lepas itu Ramadan. Kita akan tengok betapa istimewanya Allah takdirkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita marah sangat apabila ada orang nak menghina-hina Nabi kita. Kita marah kerana dia manusia istimewa dan kita menumpang keistimewaan dia. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As.